اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالحلم كلنا يا عليم ومفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita semua peluang untuk memperbaiki amalan kita dengan diberikan nikmat taufik, diberikan nikmat kesihatan, keafiatan, serta diberi taufik oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dapat sama-sama kita mensyukuri segala nikmat ini dengan kita menggunakan kepada perkara yang diredai, diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat. Mudah-mudahan nikmat ini dipanjangkan oleh Allah serta ditambahkan lagi keberkahannya, keberkatannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kesempatan ataupun sisa-sisa usia kita ini dapat kita gunakan dengan cara yang terbaik untuk kita membuat persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sambungan kitab kita, insya-Allah, Risalah Misbah Munir. Ada yang pakai Jawi tak? Ada. Jawi itu sebab apa? 15. Kita rumi tak tahu tak mana. 15 perenggan berapa itu Jawi? Perenggan kedua. Bagi berapa? 8 dari bawah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dinamakan tasalsul situ. Daud. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita ambil perenggan awal dulu.
Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baharu itu, jumpa tak? Dan dalil, yakni bukti yang menunjukkan di atas qidam Allah Ta'ala. Jadi sifat qidam ni sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib, yakni sifat yang mesti ada pada zat Allah Ta'ala. Dah jumpa? Ada yang pakai rumi. Ada yang pakai rumi. Rumi yang besar apa? Tiga ni. Dah okey. Ada dengar ngongeng. Okey dah, insya-Allah. Dah Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Dalil ni apa makna dalil? Bukti yang menunjukkan. Bukti yang menunjukkan atau sesuatu yang menunjukkan. Itu dalil. Jadi dalil yang menunjukkan atas qidam Allah Ta'ala, yakni atas wajib Allah Ta'ala bersifat qidam. Apa erti qidam? Sedia kala Allah ataupun sedia. Apa maksud sedia kala Allah? Tiada permulaan ataupun tidak baharu. Beza erti dengan maksud tu. Kalau erti tu kita terjemahkan daripada bahasa Arab kepada Melayu. Qidam bahasa Arab, erti Melayunya sedia kala. Maksud sedia kala itu ialah tidak baharu ataupun tidak ada tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Jadi mana dalilnya? Mana buktinya? Di atas kepercayaan, keyakinan kita bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mesti bersifat sedia kala, mesti tidak baharu, mesti Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Mana dalilnya? Dulu dalil naqli ada dah ke atas ni. Dalil Qurannya dah ada dah. Huwal awwalu dulu. Sekarang ni musannif nak bawa kita dengan dalil aqli pula. Dengan dalil aqli pula. Dalil ni tempat kita berpegang. Dalil ni tempat kita berpaut, tempat kita berpegang. Supaya akidah kita jadi lagi kuat, jadi lagi teguh. Andai kata ada datang pada diri kita, hati kita, serangan-serangan, bisikan-bisikan daripada nafsu, daripada syaitan, ataupun serangan daripada luar, fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah, sekiranya kita memiliki dalil, insya-Allah akidah kita akan terselamat. Itu fungsi dalil. Kalau kita tak ada dalil ni bahaya. Mungkin peringkat percubaan pertama, kedua, ketiga dia boleh bertahan lagi. Tapi kalau dah sentiasa diuji, nanti takut-takut daripada tahap yakin turun jadi zon kepada Allah. Maksud zon ni jadi berat sangka. Asalnya yakin, kemudian turun jadi berat sangka. Yakin ni sepenuh hati. Berat sangka ni kita boleh katakan begini, 99% saja. Ada dah timbul sedikit keraguan dan kesangsian. Itu namanya zon, berat sangka. Jadi dalam bab akidah, kalau dalam bentuk pegangan kita, keyakinan ataupun kepercayaan di dalam hati terhadap Allah Ta'ala itu dalam bentuk zon, maka itu dah dikira syirik, itu dah dikira murtad, itu dah kira rosak akidah. Faham dia tak sama macam bab fiqh. Dalam bab fiqh lain, contohnya dalam bab masuk waktu solat, kita zon dah masuk waktu, tak apa, boleh sok. Dah masuk ke belum waktu zuhur, kita pun tengok matahari, tengok gini, tengok gitu, berat hati, tu berat hati tu zon. Berat hati, rasa-rasa dah masuk dah ni, tu zon. Tak apa, sok di solat. Tapi kalau dalam bab akidah tak boleh macam tu. Berat hati ada Allah, tak boleh. Na'udzubillah. Jadi kepercayaan yang kata percaya tu dia ada macam-macam jenis percaya. Ada percaya yang namanya yakin, ada percaya yang namanya zon, ada percaya yang namanya syak, ada percaya yang namanya waham. Yang diterima dalam bab akidah ni hanya
Yakin saja. Kita percaya tak mak ayah kita? Percaya tak? Zon ke, yakin ke, syak ke, waham ke, jana? Tak, bukan yakin. Zon. Sebab kita tahu mak bapak kita tu manusia, dia ada kekurangan, betul? Jadi bukan sepenuh hati kita, ada sedikit kadang-kadang keraguan, pertikaian. Sebab tu kalau kita meletakkan kepercayaan kita pada Allah sama seperti kepercayaan yang kita letak pada selain Allah, habislah kita. Jadi tak sama. Kita kata kita percaya mak kita, kita percaya suami kita, kita percaya isteri kita, kita percaya anak-anak kita, itu semuanya zon, bukan yakin. Tapi pada Allah tak boleh zon. Pada Allah wajib yakin. Orang perempuan percaya tak suami dia? Betul dah tu. Zon tak? Suami percaya tak bini dia? Tak. Percaya, bukan tak dia percaya, tapi zon bagi. Zon, sebab kita tahu kita saling kekurangan. Nampak tak? Baik, habislah. Kemudian, jadi dalilnya mana? Dalilnya sekarang ni dalil akli pula. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baharu itu, tidak baharu. Faham dah baharu apa maksud baharu? Ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan, ataupun sesuatu yang asalnya tiada, ataupun sesuatu yang boleh ada dan boleh itu istilah dia baru. Jadi dalilnya Allah Ta'ala bersifat qidam, tidak baharu itu dalilnya ialah kita fikir, jikalau Tuhan tidak tentu sedianya. Maksudnya begini, kalau Allah tidak bersifat qidam, kalau Allah tidak bersifat sedia kala, apa yang jadi? Apa je? Jawapan dia apa? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, bermakna dia bersifat baharu. Betul tak? Betul tak akal kita fikir macam tu? Sebab tu namanya dalil akli ni. Ni bukan disuruh jikalau ni nak suruh i'tiqad, tak disuruh timbang-timbang. Guna akal fikiran. Nanti akan dapat natijah dia, keputusan dia. Kemudian keputusan yang akhir tadi boleh terima tak pada akal yang waras. Itu tujuan dalil akli. Jikalau tu bukan nak main-main. Bukan nak main jika-jika, bukan. Ada fungsi dia, ada peranan dia, dalil akli. Jadi jikalau Tuhan tidak bersifat dengan sedia, kalau Tuhan tak bersifat dengan tentu sedia kala, dah tentulah dia bersifat baharu, kerana sedia kala itu lawannya baharu. Samalah juga macam kita kata, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat hidup, maknanya apa? Dia bersifat dengan mati. Gitu. Ni sekarang ni kita dalam bab qidam. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, makna nescaya tentu ia Allah bersifat baharu. Sekarang kita dah faham apa maksud baharu. Bila sebut baharu ni sesuatu yang asalnya tiada. Bila sebut baharu, dah tentulah perkara itu yang baharu ini dijadikan. Bila sebut benda baharu, mesti ada penciptanya pula. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak sedia kala, makna dia baharu. Kalau Allah Ta'ala baharu, tu dia terang. Dan makna baharu itu barang yang ada di permulaan bagi ada. Maksudnya sesuatu yang ada permulaan bagi adanya. Itu maksud baharu. Boleh tak kita nak katakan Allah Ta'ala tu baharu? Ni yang disuruh timbang akal ni. Boleh tak? Layak tak? Patut ke tidak kita nak mengatakan Tuhan itu bersifat baharu? Dan jikalau Tuhan kita itu bersifat baharu, jawabnya apa? Tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Betul ke tidak? Jadi kena slow-slow lah. Belajar dalil akal tu dia suruh fikir slow-slow. Jadi kalau Allah Ta'ala bersifat baharu, dah tentulah ada yang membuat dia, tentulah ada yang menjadikan dia. Orang yang akalnya waras, dia akan fikir macam tu. Kalau akalnya waras lah, bila sebut benda baru, mestilah ada yang menjadikan. Macam bangunan ni baru, mesti ada yang mendirikan. Tak boleh kita nak kata bangunan ni ada dengan sendiri.
Mesti ada yang menjadikan. Mana akal kita tak boleh nak terima, nak kata adanya bangunan tapi tak ada tukang yang membuat. Boleh terima tak? Kalau ada boleh terima tu masalah. Kalau akal dia boleh terima bangunan ni tak ada tukang yang membinanya, maknanya ada masalah lah pada akal dia. Sebab kalau akal dia waras, dia kata mana boleh, mesti ada tukang dia. Kenal tak tukang dia? Tukang tak kenal, tapi aku yakin ada tukang. Betul dah tu. Kenal tak kenal tu nombor dua. Yang pertama dia dah yakin adanya tukang tadi. Dan yang menjadikan dia dan yang menjadikan Tuhan itu, maksud kalau Allah Ta'ala tu baharu tadi, yang menjadikan, yang menciptakan Allah tu pun kena bersifat baharu juga. Dia pun mestilah bersifat baharu juga. Sebab tadi asalnya dikatakan Tuhan itu baharu. Maksud pencipta Tuhan tadi tu, orang panggil Tuhan tak? Pencipta dia tu. Dah kata pencipta tu Tuhan lah. Tuhan ni pencipta. Jadi tadi asalnya dia kata Allah Ta'ala bersifat baharu. Dah kalau Allah Ta'ala baharu, tentulah ada yang menciptakan Allah. Jadi yang menciptakan Allah tu dipanggil Tuhan tak? Dipanggil Tuhan. Bila Tuhan, dia baharu tak? Baharulah juga. Sebab asal cerita tadi Tuhan baharu. Ni yang keluar macam-macam soalan ni. Puncanya tadi nak katakan Allah tidak sedia kala. Puncanya nak mengatakan Allah tidak kidam. Jadi bila dah Allah tak kidam, orang akan faham maksud dia baharu. Bila dah baharu, tentu ada pencipta. Maka ditanya, siapa yang menciptakan Allah? Tidak boleh dikatakan yang menjadikan itu sedia. Tak boleh nak dikatakan yang menjadikan Allah tu bersifat sedia pula. Tak boleh nak kata macam tu. Kenapa? Kerana yang dijadikan itu dikatakan Tuhan, maksud Allah tu, maka yang menjadikan itu pun juga sama-sama baharu. Maknanya sama-sama Tuhan yang bersifat baharu. Timbul lagi soalan nanti sekarang, siapa pula yang membuat dia tu? Tadi ni sebagai contoh tuan-tuan, bukan suruh i'tikad bukan suruh i'tikad Allah baharu dah. Ini dalam pertimbangan akal fikiran kita. Bukan suruh i'tikad Tuhan baru. Ini sifir dia, dalil akli. Nak suruh timbang-timbang agar dapat jawapan. Kemudian fikir dengan akal yang waras, boleh terima ke tidak? Jadi kita dah faham sekarang, bila sebut Allah baharu ada penciptanya. Jadi pencipta Allah tu, yang menjadikan Allah tu pun dipanggil Tuhan yang bersifat baharu. Maka kita boleh tanya, siapa pula yang menciptakan dia? Kerana dia pun baharu. Sama-sama baharu, berkehendak kepada apa yang menjadikan dia. Maksudnya yang kedua tadi pun bersifat baharu juga. Dia pun berhajat, berkehendak kepada penciptanya. Maka jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadikan itu, maksudnya begini. Contoh kita buat yang menciptakan Allah tadi, namanya siapa? Letaklah nama. Nak buat contoh ni, supaya mudah nak nampak masalah. Yang menciptakan Allah namanya Khaliq namanya. Contoh tuan-tuan, jangan tidur tuan-tuan. Nanti kan salah faham, kata saya bawa ajaran fahaman sesat pula ni. Bukan boleh kira kalau dalam tidur ni. Dia macam mama gitu. Orang sebut lain, dia faham ke lain. Dunia sekarang ni banyak fitnah. Kan orang cakap lain, dia sampaikan lain. Tok guru cukup marah kalau nak murid dia. Mau tidur, mau balik kampung goyak dia lain. Tok guru dia kata mau tidur, aku goyak benda lain, mau goyak benda lain. Nanti mau balik kampung, mau tipu orang kampung, dah orang kampung kata aku ajar benda sesat. Ingat lagi Tok Guru, almarhum Tuan Guru Haji Abdullah, Pondok Lubuk Tapah. Dia bukan main bekeng lagi. Bukan main garam. Masya Allah. Dia kalau marah macam tu suara dia. Ini marah nak murid dia tidur. Sebab takut nanti salah faham.
Kan salah faham, balik kampung cerita benda lain. Yang tok punya cerita benda lain, dah jadi fitnah. Tapi sini tak tidur ni. Okey, baik. Allahu salli Muhammad. Jadi yang kedua kena kepada Tuhan yang ia telah menjadikan itu, maka dinamakan dia daur. Maksudnya begini, kalau Allah Ta'ala tu dijadikan oleh Al-Khaliq, buat contoh saja, Al-Khaliq juga tadi dipanggil Tuhan yang kedua yang menjadikan Allah. Jadi Al-Khaliq tu juga bersifat baru. Lalu kita tanya, kalau Khaliq tu baharu, dia pun berkehendak dan berhajat kepada penciptanya. Soalannya sekarang, siapa pula yang menciptakan Al-Khaliq itu kerana dia baru? Lalu dijawab, dia kata yang menjadikan Khaliq itu adalah Allah. Patah balik. Tadi tanya Allah siapa yang buat? Khaliq. Khaliq siapa yang buat? Allah. Faham tak sekarang ni? Bergilir buat, nampak tak? Macam kita, siapa yang lahirkan kita? Mak kita. Mak kita siapa yang lahirkan? Kita. Ni daun ni, sekarang ni masalah ni. Kalau orang tanya, awak siapa yang lahirkan? Mak saya lah. Mak awak? Saya lah yang lahirkan. Pening tak? Boleh terima? Inilah masalah daur. Jadi kalau ditanya pada orang yang mendakwa Allah tu baru, kita tanya dia, siapa yang jadikan Allah? Dia kata Khaliq. Baik, kalau macam tu Khaliq pun Tuhan yang baru. Siapa yang menjadikan Khaliq? Dia kata Allah lah yang buat. Kalau begitu jadi masalahnya yang dinamakan dia daur namanya. Itu masuk daur. Daur ni apa? Bergilir menjadikan, bergilir buat. Zaid ciptakan Omar, Omar ciptakan Zaid. Macam tu. Itu daur namanya, bergilir buat. Jadi kalau macam masalah tadi, mak dengan anak tadi, mak dengan anak tadi, waktu mak nak melahirkan kita, waktu mak nak lahirkan kita tu, waktu kita nak dilahirkan tu, kita ada ke tak ada? Waktu mak nak lahirkan kita tu, kita ada ke tidak? Waktu mak nak lahirkan kita, waktu tu kita dah ada ke belum? Belum lagi lah. Innalillah. Waktu mak nak lahirkan kita, kita dah ada ke belum? Kalau dah ada boleh lahirkan? Maksudnya waktu kita nak dilahirkan, kita belum ada lagi. Kita bersifat dengan tiada waktu tu. Bila kita dah lahir, baru kita ada. Baik, masalahnya sekarang nak lahirkan mak ni, nak lahirkan mak pula. Tadi tanya mak siapa lahirkan? Saya yang lahirkan. Kalau begitu, waktu mak nak lahirkan kita, waktu mak nak lahirkan kita tu, mak kita ada ke tak ada? Waktu kita nak lahirkan mak tu, mak ada ke tidak? Tak ada. Nampak tak tuan-tuan? Perasan tak tuan-tuan? Waktu tu mak dengan kita memiliki dua sifat yang berbeza dalam satu masa, iaitu kita bersifat dengan tiada kerana kita nak dilahirkan, dan kita juga bersifat dengan ada kerana kita nak melahirkan. Betul? Jadi boleh terima tak ada dan tiada berhimpun pada kita dalam satu masa? Boleh? Sekejap lagi anak kita telefon, kata mak ada kat mana? Mak ada dan tiada di rumah ngaji. Boleh? Anak kita pun pening, kata mak makan ubat berapa butir tadi. Mak ni ada ke tak ada kat rumah ngaji? Mak ada dan tak ada sekarang. Pening. Mana boleh dua sifat yang berlawanan berhimpun dalam satu masa. Itu yang dinamakan daur tadi. Bila sebut daur, akan terjadilah masalah berhimpun dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Yang mana berhimpun dua sifat yang berlawanan dalam satu masa ni perkara yang tak boleh diterima pada akal, ataupun kita panggil mustahil. Jadi tak wujud pun benda yang macam tu. Yang dinamakan daur ni tak wujud, tak boleh ada. Berhimpun dua sifat yang berlawanan tu namanya mustahil. Akal tak boleh terima.
menunjukkan sesuatu perkara yang tak boleh ada. Daur ni tak boleh wujud kerana dia mustahil. Dah kalau macam tu, dalam masalah Tuhan bersifat baharu ni, Allah menjadikan Khaliq menjadikan Allah ni, membawa kepada daur. Jadi masalahnya sekarang ni, bila dah kata daur tu mustahil, membawa kepada ada ke tak ada Tuhan. Boleh ada ke tak ada Tuhan kalau macam tu? Mustahil ni benar ada ke tidak? Dah tu Tuhan ada ke tidak? Kalau berlaku daur pada Tuhan, kalau berlaku daur pada Tuhan tadi tu, Tuhan tu ada ke tidak? Tak ada lah. Sebab benda mustahil. Dah betul ke Tuhan tak ada? Akal boleh terima tak nak kata Tuhan tak ada? Akal tak boleh terima. Sebab itulah hukum nak mengatakan Tuhan baharu itu mustahil. Kerana apa? Kerana membawa kepada perkara yang mustahil. Jadi tiap-tiap benda yang menjadi asbab timbulnya benda mustahil, maka dia juga mustahil. Puncanya tadi sebab sebut Tuhan baharu. Kalau Tuhan sedia kala, boleh tak kita nak soal siapa yang jadikan Allah? Boleh tak nak soal? Kalau kata Allah sedia kala, Allah tak ada permulaan, boleh tak nak timbul soalan siapa yang jadikan Allah? Tak boleh nak soal lah, tak kena soalan tu. Sebab kita nak bertanya kepada sesuatu yang ada sedia kan? Yang timbul soalan siapa jadikan Allah? Kerana nak mengatakan Tuhan baharu. Tu punca dia. Punca di situ tadi. Punca dia nak kata Tuhan baharu. Kalau kata Tuhan sedia kala, tak ada keluar soalan siapa yang jadikan Allah. Baik. Faham ke tak faham? Tak faham pun tak apalah. Tak faham pun tak apalah. Nanti lama-lama faham lah. Kita ngaji baru nak faham macam orang ngaji 10 tahun. Nah ini lah orang 10 tahun. Sian orang ngaji 10 tahun baru faham, kita sehari dah faham. Tapi kalau faham bagus, kalau tak faham itu normal. Ngaji tauhid ni memang macam tu. Wajib tak faham kalau sekali. Ngaji tauhid ni sifat 20 ni, ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, kalau tak faham itu kebiasaan. Jangan pelik lah. Jangan pelik, jangan stres, jangan jadi Allahumma salli jangan jadi subur, jangan jadi tak faham, tak nak mengaji lah. Jangan. Ya. Jadi orang baru macam saya ni, Allah salli alaihi. kita fokus kepada dalil lagi mudah. Dia kita kena fahamkan sifat, maksud sifat dan dalil. Dalil ni untuk kita faham saja. Kalau kita boleh huraikan itu terbaik. Ini yang dimaksudkan dengan tuntutan fardu ain di sisi kita orang awam, mengetahui dalil secara ijmal. Apa maksud mengetahui, memahami dalil secara ijmal? Maknanya kita belajar, bila kita belajar ulang-ulang kita faham. Maksudnya kenapa tak boleh dikatakan Tuhan baru, kita dah faham. Dan dalil Quran dia pun kita dah ingat dah. Dulu ada Quran, ayat Quran kata huwal awwalu, Allah Ta'ala yang sedia kala. Ini maksudnya kita dah tahu dalil. Cuma kalau orang tanya, kita tak boleh nak jawab. Kalau explain ke isi boleh bergaduh. Sama-sama tak tahu kan. Maksudnya untuk kita faham cukup. Lepas dapat doa. Itu yang dimaksudkan dalil ijmali tadi, yang dituntut untuk kita orang awam ni, agar akidah yang ada dalam diri kita ni berdasarkan dalil, bukan tiru orang, bukan. Itu yang disuruh belajar kitab ni. Dalam kitab ni dia dah siapkan dalil, cuma kita nak belajar dan fahamkan saja. Kalau kita boleh huraikan pada orang, itu terbaik. Kalau boleh peringkat menyelesaikan masalah, menolak i'tirad bangkangan yang datang pada kita, kita boleh huraikan satu persatu sehingga nyata dia punya masalah, dia boleh menghuraikan masalah, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau untuk faham diri kita, nak mempertahankan akidah, andai kata ada orang lain nak mengajak kita, nak menghasut kita, ataupun ada bisikan syaitan dalam hati yang konon-kononnya nak menghembuskan bisikan bahawasanya Allah Ta'ala itu baharu, kita tak terima, kita tolak. Sebab apa? Kita dah ada dalil Allah Ta'ala tidak baharu, Allah Ta'ala sedia kala. Dalilnya aku faham dah, cuma aku tak reti nak cakap saja. Maksudnya lepas dapat doa. Tapi kalau setakat baru 2 tak habis lagi. Dia 20.
Bukan orang dah faham, balik pula dah. Dua orang ngaji 20, dia ngaji 2 je. Tak boleh 20 ni. Tiap-tiap satu tu mesti kita tahu dalilnya, mesti faham dalilnya. Sekalipun tak boleh bagi tahu orang lain. Kalau orang lain cuba huraikan, aku tak mampu nak huraikan. Tolonglah huraikan. Pergi rumah ngaji Melaka, dia suruh dia datang. Suruh dia datang ngaji lah. Habis. Apa dia daur? Artinya berkeliling atau bergilir buat bersilih ganti buat, bersilih ganti menciptakan, saling menjadikan. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Tu kalau 2 orang. Kalau kata 5 orang, Zaid jadikan Umar, Umar jadikan Ibrahim, Ibrahim jadikan Mamat, Mamat. Nanti kan dia patah balik kepada yang nombor 1. Dia jumpa balik yang nombor 1 berkeliling. Itu namanya daur. Macam rantai jala tu. Yang orang tu sama-sama jumpa balik yang asal. Itu namanya daurun. Daurun. Faham ke faham tu? Alhamdulillah. Maka iaitu berkeliling ataupun bergilir buat. Jaga iaitu. Maka iaitu berkeliling buat atau bergilir buat ataupun dipanggil daur, iaitu batil. Batal maknanya. Batil ataupun batal. Batal ni tak dipakai lah. Batal tak dipakai. Kerana apa batil? Sebab apa pula batil? Kerana kedua Tuhan, maksudnya tambah, kalau boleh kita tambahlah angka 2 tu. Kerana kedua-dua Tuhan, maksudnya gitu. Kerana kedua Tuhan, yakni kedua-dua Tuhan, yakni Allah dan Khalik tadi, ataupun Zaid dan Omar tadi, contoh umpamanya itu berhimpun 2 perkara yang berlawanan. Mana dia berhimpun 2 perkara yang berlawanan dalam satu masa? Iaitu tiap-tiap satu Tuhan tu tadi berhimpun, ada nisbah dia yang menjadikan Tuhan yang pertama itu, dan berhimpun pada dia nisbah tiada nisbah dia yang kena jadikan. Macam tadilah, kita bersifat dengan ada nisbah kita nak lahirkan mak kita, dan kita juga bersifat dengan tiada nisbah kita yang dilahirkan. Itu yang dimaksudkan berhimpun pada kita 2 sifat yang berlawanan. Kita bersifat dengan ada waktu nak melahirkan, kita juga bersifat dengan tiada waktu nak dilahirkan. Faham Yelah tu, diam je tu. Dan tiada, dan nisbah tiada, dan tiada nisbah dialah yang kena jadikan. Demikianlah bagi yang satu lagi itu. Maksud pada Zaid pun berhimpun 2 sifat yang berlawanan, pada Omar pun berhimpun 2 sifat yang berlawanan. Waktu Zaid nak menjadikan Omar, Zaid ada, Omar tiada. Waktu Omar nak jadikan Zaid, Omar ada, Zaid tiada. Nampak tu? Jadi berhimpun 2 sifat yang berlawanan. Hukumnya mustahil, tak boleh terima pada akal kita. Itu yang dimaksudkan dengan daurun. Berkeliling buat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak faham dalil akli ni pun tak apa tu, pegang pada dalil Quran tu. Huwal awwalu, dia yang awal, dengan makna dia yang sediakan. Kok mana-mana pun mesti kena ada dalil. Sama ada dalil akli ataupun dalil nakli. Sama ada dalil Quran ataupun dalil yang jenis bangsa mikir. Dua-dua tu boleh. Kalau dapat tahu dua-dua lagi bagus, lagi banyak dalil, lagi kuat, lagi mantap. Lagi teguh akidah kita. Jadi kalau orang nak serang kita, kita tak bergoyang. Syaitan ni disuka ambil kesempatan tuan-tuan dapat waktu kita ditimpa ujian, bala, waktu ni dia nak gunakan kesempatan ni. Kita dalam keadaan susah, payah, stres, tekanan macam-macam. Minta-minta doa tak dapat, minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat. Oh, ini peluang keemasan ni. Ini peluang keemasan nak meragu-ragukan. Dia datang bisik, ya ke ada Tuhan ni? Ya ke ada Tuhan ni? Doa tak tinggal, tahajud tak tinggal, semayang tak tinggal, tak dapat pun apa yang kau minta. Ya ke ada? Ya ke dia dengar? Ya ke dia tahu? Nampak? Kalau orang jahil, orang tak ada dalil,
Kalau dia kata boleh jadi kot, ia pun habislah masalah kita. Sebab tu jangan main-main. Dia bijak dalam nak mencari peluang tu. Dia tak leka, kita leka. Kata Imam Ghazali, nafsu, setan tak pernah leka nak menyesatkan kita, tapi kita yang leka dengan dia punya permainan. Kata Imam Ghazali. Setan tak pernah tinggalkan kita, tapi kita lupa. Lupa, leka, lalai. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, dilindungi oleh Allah daripada permainan tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Tapi tak boleh doa je, kena usaha. Usaha. Cara usaha dia belajar lah. Belajar agama tu usaha lah tu. Betul dah tu. Betulkan niat. Ngaji dah, betulkan niat kita. Ngaji dengan jangan kerana orang lain. Kan kalau mengaji kerana orang lain kan, kalau ada musuh kita datang, kita tak datang. Betul? Ngaji tak hari ni? Tak ngaji sebab apa? Dia ada datang macam tu. Tu ngaji kerana orang ada. Dia ngaji tak hari ni? Tak ngaji sebab apa? Kawan tak pergi. Pun kan sama lah tu, 2 kali dia. Jangan ngaji kerana orang, ngaji kerana Allah. Ngaji kerana Allah. Rugi lah kita kalau ngaji kerana orang, tak dapat pahala, dosa lagi. Allah, penat saja, sia-sia, buang masa. Buang masa dah buang dah, tapi pahala tak dapat, dosa pula lagi. Na'udzubillah. Betulkan niat kita. InsyaAllah niat yang ikhlas tu sangat-sangat menguntungkan. Orang yang ikhlas ni dia sangat untung. Dia akan tenang, dia akan jadi orang yang sabar, orang yang redha. Dia tak kecewa dengan perbuatan baik dia. Sekiranya tidak diberi balasan, kalau orang tak balas budi pun tak ada masalah, kerana bukan tu tujuan dia. Jadi dia akan istiqamah terus buat baik, sebab dia yakin dengan apa yang Allah janji, dapat pahala, dapat syurga, diampunkan dosa. Dia pegang situ. Tapi kalau kita buat kerana orang, orang ni tak boleh nak memenuhkan kehendak kita. Sebab tu bila sampai satu tahap, waktu ni sebelum tu dia bagi kita dapat, tiba-tiba sampai satu masa kita tak dapat apa yang kita nak daripada orang tadi. Kecewa kita, stres kita, putus asa kita. Itu akibat daripada tidak ikhlas dalam ibadah. Jadi rahsia orang yang nak berterusan buat amal, dia mesti kalau kita tak ikhlas, kita akan berhenti sekejap jalan. Na'udzubillah. Dan jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga, yang ketiga itu pula yang keempat menjadikan dia, dan yang keempat itu yang kelima, dan yang keenam, dan yang ketujuh, dan yang ke-8. Hai, nak kira sampai bila ni kan? Jadi dia buat sakat ketujuh tu, sehingga tidak ada kesudahan dan tidak habis bilangannya. Ini pula dia bersambung sampai tak sudah. Tahu tak sudah? Tak tahu nak letak jumlah berapa. Ini kalau begini keadaan dia. Kalau tadi soalannya, kalau dah Allah tu baharu, kalau dah Zaid tu, kita buat contoh makhluk lah. Kalau dah Zaid tu baharu, siapa yang jadikan dia? Omar baharu tak? Ya, Omar baharu. Siapa yang jadikan Omar? Ibrahim. Ibrahim siapa yang jadikan? Mamat. Mamat siapa yang jadikan? Dola. Siapa jadi? Berterusan, bersambung. Tak sudah. Infinity tak sudah, tak tahu sampai ke bila. Taknya sudah. Maka dinamakan dia tasalsul namanya. Mana perhubungan yang macam tu, pertalian yang macam tu, yang tak berkesudahan tadi, dipanggil tasalsul. Jaga-jaga jangan tersasul. Jaga-jaga jangan tersasul. Tasalsul artinya berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Baik, cuba kita fikir dalam masalah tasalsul ni, agak-agak membawa kepada berapa banyak Tuhan? Tak tergi, tak boleh nak kira punya banyaknya Tuhan. Dah tengok dalam Quran berlawanan tak dengan Quran kata wa ilahukum ilahu wahid qul huwallahu ahad. Kita yakin dah dalam Quran sebut Allah satu, Tuhan kamu satu. Tiba-tiba dalam masalah ni membawa kepada tak tahu berapa ramai banyaknya Tuhan berada. Mustahil.
Samalah macam masalah daun tadi. Bila sebut Allah dijadikan oleh Tuhan yang lain, itu dah bawa dua Tuhan, situ dah boleh tolak dah. Nampak tak? Situ pun dah boleh tolak dah. Mustahil ada berbilang-bilang Tuhan. Mustahil ada berbilang-bilang Tuhan. Dan iaitu tasalsul ataupun berhubung-hubung dengan tiada kesudahan, iaitu hukumnya batil kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga, iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu dan tiada kesudahan habis pada dakwaannya. Maksudnya sekarang ni kalau nak jadikan masalah tasalsul ni yang mula-mula tu mana datang dia? Yang mula-mula tu mana datang dia yang mula-mula? Nak cari mana punca tu yang mula-mula tu? Itu tak dia terima dah. Setidak-tidaknya yang mula-mula tu dia mesti sediakan. Dia mesti sediakan sebab tu punca dia. Ini punca pun tak ada. Mana datang yang mula-mula tu? Yang nak menjadikan Allah tu, mana datang dia tu? Itu yang dimasukkan dengan tasalsul. Nak cari tak jumpa, nak cari tak jumpa, nak cari sampai ke sudah taknya jumpa. Membawa kepada tak adanya tu, membawa kepada tak adanya Tuhan itu mustahil. Adanya Tuhan ni, alam ni ada dalil yang menjadikan, dalil yang menunjukkan mesti ada pencipta tu pula mesti bersifat sedia kala. Kalau baru membawa kepada tak ada Tuhan, mana nak datang yang awal tadi? Punca dia pada mana yang takkan dia tiba-tiba muncul sendiri pula dah. Mesti ada yang menjadikan dia. Jadi kalau nak kata Allah baharu tak boleh, kerana yang pertama membawa kepada serupa dengan sifat makhluk. Kalau Allah tu bersifat baharu, serupalah dengan kita makhluk. Allah baharu, kita pun baharu. Allah ada permulaan, kita pun ada permulaan. Itu dah menyamakan Allah dengan makhluk pada sifat pula dah. Jadi jangan menyamakan Allah sama ada menyamakan sifat dia atau dengan yang lain, ataupun menyamakan zatnya dengan yang lain, atau menyamakan perbuatannya dengan yang lain. Jangan. Tiga-tiga ni dinamakan syirik, menyengutukan Allah. Ada orang dia tak mensifatkan, dia tak mensyirikkan zat Tuhan, dia mensyirikkan sifat Tuhan. Nampak? Dia tak mensyirikkan zat Tuhan. Dia tak kata diri Allah macam yang lain, diri yang lain macam Allah, dah. Dia kata sifat Allah tu ada macam yang sifat yang lain. Sifat makhluk, contohnya dia kata sifat ilmu orang tu ada ilmu macam Tuhan, contohnya. Dia mengetahui segala perkara macam Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan mensyirikkan sifat makhluk dengan sifat Allah. Ataupun dia mensyirikkan perbuatan, dengan makna perbuatan makhluk ni boleh memberi manfaat dan juga boleh memberi mudarat. Mana perbuatan makhluk boleh memberi kesan, manfaat dan juga mudarat. Kalau begitu, bermakna dia telah menyamakan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Kerana perbuatan yang boleh memberi bekas ini hanya perbuatan Allah sahaja. Yang boleh memberi manfaat hanya Allah, yang boleh memberi mudarat juga hanya Allah. Selain daripada tu tak boleh. Tiba-tiba dia iktikad, ubat ni ada kuasa menyembuhkan. Tu makna syirikkan perbuatan Allah lah tu. Jadi kafir lah tu, na'udzubillah. Rosak akidah. Tak payah nak pergi sembah patung, makan panadol pun boleh jadi syirik dah, kalau barang dalam ni tak betul. Sebab tu akidah ni benda dalam ni. Tapi kita kena ceritakan, kena bahaskan, kena terangkan. Sebab inilah syirik yang paling bahaya sekali dalam ni. Orang panggil akidah. Benda yang merosakkan akidah tu tiga. Perkataan. Perkataan ni boleh dengar. Contohnya dia menghalalkan yang haram, ataupun mengharamkan yang halal, ataupun menafikan benda perkara-perkara yang ada dalam Quran. Dicakap, dizohirkan. Itu terang-terang orang panggil syirik dengan perkataan. Contoh Allah Ta'ala kata solat 5 waktu tu wajib. Dia cakap tak wajib solat 5 waktu tu. Itu terang-terang syirik, kafir, murtad dengan sebab perkataan. Kita boleh dengar dan kita boleh tegur. Kalau dengar lah, boleh tegur. Bahaya-bahaya pun makna boleh dikesan lagi. Orang lain boleh tolong kesan, orang lain boleh tolong tegur. Ataupun perbuatan, contohnya tengok dia sembah berhala ke contohnya, ataupun sujud kepada makhluk ke contoh. Sujud. Faham sujud ni? Meletakkan dahi kita pada bumi,
dengan niat kita sujud pada sesuatu. Sujud pada mak bapak itu tak boleh. Cium kaki tak apa. Cium kaki tak ada masalah. Cium kaki tak ada masalah. Isteri nak cium kaki suami dia tak ada masalah. Panggil itu akhlak. Merendah diri isteri. Tapi ada yang buat. Kalau ada tu terbaiklah. Sungguh tak salah, itu orang panggil adab akhlak. Memuliakan suami dia. Ataupun ibu bapa dia, dia cium kaki mak ayah dia. Tak apa. Ni dah mati baru nak cium. Tak salah. Yang salahnya sujud, meletakkan macam solat tu. Itu tak boleh. Itu syirik kalau buat macam tu. Jadi kita boleh tegur sebab nampak. Tapi kalau dalam pegangan dan kepercayaan dia salah, terpesong, menyimpang kepada Allah, siapa nak kesan? Siapa nak tegur? Nampak tak? Itu yang gunanya kita belajar ni tuan-tuan, supaya kita boleh tahu, boleh kesan pegangan kita terhadap Allah selama ni betul ataupun salah. Andai kata betul, alhamdulillah. Andai kata salah, ada peluang bertaubat dan kembali kepada Allah. Daripada kita mati dalam keadaan tak tahu, dalam kubur baru tahu akidah sesat, nak buat macam mana? Dalam kubur baru tahu mana, ya Allah, pahala semayang, pahala gini, pahala itu. Tiba-tiba dapat jawapan, rupa-rupanya amal kita tak sah. Sebab apa pula tak sah? Imannya salah. Bukankah orang yang imannya salah tu Allah tak terima amal ibadah? Bukankah orang yang imannya salah tu namanya kufur? Amalan orang kufur mana Allah Ta'ala nak terima? Sekalipun dia orang Melayu, dia bukan kira Melayu, dia kira iman ke kufur. Bukan kata Melayu je beramal Allah terima. Tak. Kalau dia Melayu tapi akidahnya rosak, Allah tak terima amal. Sebab dia dipanggil Melayu kafir. Ataupun kafir daripada kalangan orang Melayu, kafir di kalangan orang Cina, kafir di kalangan orang India. Jadi yang membezakan kita iman ataupun kufur, bukan bangsa. Ramai Belana Kokna je orang Cina yang Muslim, Belana Kokna je orang India yang Muslim, betul? Ada ramai juga orang Arab yang kafir, betul? Jadi itu yang, sebab itulah bahaya, itulah yang nak dibicarakan dalam kitab ni supaya kita boleh jumpa. Astaghfirullahalazim, rupanya selama ni salah pegangan aku. Betul ke lah? Makna dah jumpalah kesilapan tu. Itulah tanda Allah nak baiki kita, nampak tak? Tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak baiki dia, Allah dekatkan dia dengan ilmu. Itu orang panggil hidayah, petunjuk daripada Allah. Jadi petunjuk ni kena cari, bukan tunggu kat rumah. Cari, inilah cari hidayah, ni petunjuk, kefahaman yang mana kita boleh jadikan panduan dan pedoman dalam kita nak baiki ibadah kita, sama ada ibadah anggota zahir ataupun ibadah anggota batin hati kita, akidah kita, pegangan kita, iman kita terhadap Allah. Kalau kita tak ceritakan ni, kita tak tahu. Berapa ramai orang yang rasa Tuhan ni begini, rupanya salah. Mereka kata Allah Ta'ala sedia kala. Rupa-rupa yang dia faham sedia kala ni lama dah ada Allah. Kalau dah lama ada tu makna sifat bahang. Ramai yang sangka macam tu. Bila dah belajar, sedia kala bukan maksud dah lama ada. Sedia kala dengan makna tidak ada permulaan ataupun tidak baharu, tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu. Barulah dapat perbezaan, selama ni salah. Mujur tu. Mujur sedar waktu hidup. Kalau dalam kubur baru tahu nak baca ni, tak boleh dah. Ya Allah minta ampun, maaf lah, halal lah, habis kurang. Boleh? Mana boleh, terima je lah balasan. Na'udzubillah. Itulah petuah kita. Allah Ta'ala panggil kita, jahat-jahat kita, maksiat-maksiat kita pun Allah jemput. Jadi orang belajar tu. Lemah lembut Allah, latifun bi'ibadihi, bersifat lemah lembut dengan hamba-hamba dia. Sebab dia sayang hamba-hamba dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena rasa, ya Allah, syukurnya, kena lahirkan dalam hati kita rasa seronok, rasa bertuah dapat belajar agama ni. Tak semua orang dapat peluang ni, tuan-tuan. Tak semua orang dapat. Orang tertentu pilihan sahaja. Bukan tujuan nak sombong, dah, supaya nak membangkitkan rasa syukur dalam diri kita, agar kita jaga yang nama program pengajian ni, kena sayang betul-betul. Sebab ni benda bukan mudah nak dapat. Bukan mudah. Kadang yang datang ni bukan orang kat sini, jauh-jauh kata.
Yang dekat-dekat sini. Nampak tu kata rezeki tadi. Kalau nak ikut adatnya dah tentu orang dekat lah yang menuhkan tempat ni. Ni dah macam pondok kita tu. Bukan pondok kita lah, pondok dekat tempat kita duduk tu. Tuan-tuan kalau ada masa datanglah ziarah no. Pondok Barakatul Qadiri tu dekat Seluk Lembu. Ada warga emas, warga emas laki-laki, warga emas perak, warga emas perak pula dah. Warga emas laki-laki, warga emas perempuan ada maksudnya. Makna pelajar remaja pun ada. Tapi tak ramai lah. Lepas daripada bala PKP ni, separuh bilang, lebih separuh. Lebih separuh. Kat suruh kat masjid pun kita tengok kuliah-kuliah pun memang sangat-sangat terkesan. Tak ramai macam dulu dah. Orang masih takut mati. Takut matilah ramai ke masjid. Takut mati duduk kat rumah pula dah. Takut mati lagi ramai kalau ke masjid-masjid ilmu. Itulah tanda takut mati. Ni makin tak datang pula dah. Tu warga mah datanglah, boleh datang ziarah. Tak kenal maka tak cinta boleh datang pondok kita. Warga mah perempuan sekarang rasanya ada dalam 10 orang tu. Laki-laki adalah 5 orang lebih kurang. Budak-budak ada dalam 10 orang. Ada yang dah berhenti, masuk angin, masuk air, macam-macam lah. Cuti lama, 2 tahun lebih, bayangkan. Kalau tadi kan kata hidayah kita dia cari. Tapi kalau ikut daripada pemahaman saya dalam sejarah kita, bila seseorang itu dapat melakukan sesuatu kebaikan, dia akan cakap ayat dia Allah bagi aku hidayah dan macam tu. Jadi kalau kita boleh berpegang pada. Jadi hidayah ni masuk dalam kata rezeki, nikmat. Rezeki ni ada 2 bentuk. Ada yang kita dapat dengan usaha, ada yang kita dapat tanpa usaha. Tuan-tuan ada kebun durian, saya tak ada kebun. Tiba-tiba tuan-tuan kata, Ustaz ambil lah ni Ustaz. Saya dapat tak makan durian? Saya tanam tak? Saya tak tanam, tapi dapat makan durian. Tuan-tuan kena tanam dulu baru dapat makan. Hidayah ni pun macam tu. Ada yang dengan semata-mata limpah kurnia Allah bagi kesedaran, Allah bagi petunjuk. Beruntunglah orang yang macam tu. Tapi tak ramai yang dapat macam tu. Kebanyakannya cari. Kebanyakannya yang dapat tu jangan usaha cari. Kalau duduk monggok kat rumah tunggu, tak ada lah. Tak ada lah dapat. Jadi baik kita usaha. Baik kita usaha macam orang ramai-ramai. Jangan duk jadi Mu'tazilah Jabariyah, duk tunggu takdir gitu. Tu Mu'tazilah Jabariyah, duk tunggu hidayah. Mana hidayah? Lama kan Siti Nur Hidayah yang datang. Siti Nur Hidayah yang datang. Siaplah bang. Habis kemudian, kerana tidak ada yang berhimpun 2 perkara yang berlawanan itu, maka membawa kepada tidak ada makhluk ini. Sebab masalah daud dan tasalsul tadi, 2 perkara ini mustahil. Yang mana bila sebut mustahil ada ke tidak? Tak ada. Faham betul-betul. Bila sebut mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya. Maksud daud dan tasalsul ni benda yang tak boleh wujud. Bila dah tak boleh wujud, membawa kepada tidak adanya makhluk pun tak ada, Tuhan pun tak ada. Dah apa yang kita saksikan sekarang berlawanan dengan apa yang disebutkan tadi. Tak ada makhluk, tak ada Tuhan. Yang kita tengok ni apa? Jadi yang kita tengok ni adanya alam, menjadi dalil mesti adanya Tuhan, dan menjadi dalil Tuhan itu tak boleh dikatakan baharu. Jadi alam ini, kita ni adalah merupakan dalil juga yang menunjukkan bahawasanya Tuhan mesti ada. Tuhan tu juga bersifat dengan sedih. Jadi alam ni kita ni dalil yang menunjukkan mesti ada Allah. Kita ni juga dalil yang menunjukkan Tuhan itu mesti bersifat sediakan. Sebab tu katanya orang ahli tasawuf, dia kata alam ini, makhluk ini mazhar, nak menzuhirkan tentang kewujudan Allah.
Kita inilah dalil Allah Maha mengetahui. Kita inilah dalil Allah Maha bijaksana. Kita inilah dalil Allah Maha mengkehendaki. Kita inilah dalil menunjukkan Allah tak serupa dengan sesuatu. Kita ni mana dalil kita ni. Yang kita faham sebelum ni, kita ni dalil adanya Allah. Betul tak? Padahal kita ni juga dalil tentang kesempurnaan Allah, sifat-sifat sempurna yang lain. Kalau Allah baru, contoh tadi, kalau kita kata Allah bersifat baru, membawa kita pun tak ada. Kalau Allah bersifat baru membawa kepada tak ada makhluk. Tak ada makhluk salah, tak ada makhluk karut, batil, tak diterima pada pandangan mata kasar kita. Kerana mata kasar kita sendiri dah menyaksikan adanya makhluk ini. Jadi adanya makhluk inilah menunjukkan bahawa bahawasanya Tuhan tidak bersifat Tuhan tidak bersifat baharu. Tuhan mesti bersifat qadim ataupun sediakan. Dan iaitu batil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Yakni dengan pandangan dua mata di kepala. Itu maksud musyahadah mana? Yang kita tengok lah. Yang kita tengok ni, alam ni nampak ni, ini semua dalil lah ni. Inilah bukti yang menunjukkan Allah tu ada. Inilah dalil menunjukkan Allah tu kuasa. Jangan kita faham adanya alam ni bukti Allah ada saja, dah. Adanya alam ini, apa yang berlaku ini, semua dalil yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Bukti yang menunjukkan Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar, Dia tak serupa, Dia berdiri dengan sendiri. Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan itu bersifat sedia dan tak baru. Mana selepas daripada kita menimbang-nimbang dengan akal tadi sehingga keluar keputusannya, natijahnya, yang mana natijahnya itu tak boleh nak diterima pada akal fikiran, bahawasanya daud dan tasasul itu adalah merupakan perkara yang mustahil, yang membawa kepada tidak ada Tuhan, membawa kepada tidak adanya makhluk, yang mana tak ada Tuhan, tak ada makhluk ni perkara yang bersalahan dengan apa yang kita saksikan sendiri. Maka dengan dapat dalil tadi itu menetapkan, meneguhkan lagi pegangan di dalam hati. Itulah fungsinya dalil tadi. Bila ada dalil tadi jadi kuat. Sebelum ni percaya dah, bila jumpa dalil lagi kuat maksudnya. Sebelum ni percaya dah Allah Ta'ala sediakan, tapi bila kita faham dalil lagi kuat maknanya. Kalau ada orang hasud nak suruh kita percaya Allah baru, kita tak terima. Sebab apa? Aku ada dalil. Cuba huraikan dalil, minta maaf, tak boleh nak hurai. Tak faham nak hurai, mana tak tahu nak cerita macam mana. Kau pergilah belajar sendiri. Tak dosa kita tak boleh bagi tahu orang. Kecuali dalam lingkungan masafatul qasr itu tidak ada yang pandai menghuraikan, maka barulah berdosa kita tak pandai. Dulu kan awal kita dia dah bagi tahu, makna memahami ilmu tauhid ni secara tafsil, makna boleh menghuraikan, rungkaikan masalah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Makna dalam jarak masafatul qasr, perjalanan yang mengharuskan solat qausar, kalau tak ada seorang yang pandai menghuraikan masalah-masalah akidah ni, menolak fahaman yang sesat, menghuraikan kesamaran, hukumnya semua kita ni berdosa. Semua kita ni kena tanggung dosa sebab tak ada orang yang pandai menghuraikan ilmu tauhid. Jadi mujurlah di kalangan kita, tempat kita, kawasan kita, ada tutup guru yang pandai lepas dosa kita. Ni Tok Guru dibuat musuh pula dah. Tok Guru buat musuh. Lepas tu ucap terima kasih Tok Guru. Sebab Tok Guru ni alim macam-macam ilmu. Saya anak beranak laki bini tak pikul dosa. Kalau nak ikut kan kena pikul dosa kita. Tapi dah mujur dia ada. Kalau Tok Guru tu seorang ada, lepas tu meninggal dia, macam kita kena pakat-pakat mengaji sampai pandai sampai alim semua. Bila mengaji sampai alim, baru ada seorang yang pandai macam tu, lepas balik dosa. Jadi untung kalau ramai ulama. Bila yang ni meninggal, ada lain yang tolong cover. Betul? Lepas tu kalau ada orang nak hantar anak dia mengaji, belajar, support, bagi sokongan, bagi galakkan, bagi suntikan semangat, pakat-pakat doa kan. Sebab kita boleh nampak, anak cucu cicit kita boleh nampak. Macam tu caranya. Bukan Allahumma salli ala Muhammad.
bukan bagi dia lemah semangat. Ni tak bagi lemah semangat. Jangan. Kemudian maka yakni dengan pandangan dua mata di kepala, maka tetaplah kita mengaku dan dengan tentu sungguh Tuhan yakni Allah Ta'ala itu bersifat sedia, tidak bersifat baharu. Maka betullah pengakuan di dalam hati kita ini dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran yang dinamakan dia orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, bila kita dah menimbang-nimbang dengan dalil akal tadi, kita dapat jawapan Tuhan mesti sedia kala. Tak boleh nak katakan baharu kerana akan membawa kepada perkara yang mustahil, iaitu daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul. Jadi pegangan dan keputusan yang kita dah dapat dengan akal tadi, iaitu Allah mesti sedia kala, Allah tidak baharu. Baik, kita tengok hukum akal yang kita dah dapat bahawasanya Allah Ta'ala sedia kala tidak baharu, sama ke tidak dengan apa yang ada dalam Quran. Bila kita tengok dalam Quran pun memang Allah Ta'ala pun berfirman menyatakan bahawasanya dia Tuhan yang bersifat sedia kala tidak baharu. Jadi muafakat apa yang kita hukumkan dengan akal terhadap Allah, iaitu dia sedia kala, sama dengan keputusan ataupun kenyataan yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Quran, dia juga bersifat sedia kala. Jadi sama, selari apa yang ada dalam Quran, selari dengan apa yang kita iktikadkan, apa yang kita iktikadkan, putuskan, hukumkan tadi, muafakat dengan Quran. Itulah yang dikatakan orang beriman. Faham balik masalah hukum akal dulu. Hukum akal itu adalah suatu keputusan yang dibuat oleh akal fikiran kita. Kemudian keputusan yang dibuat oleh akal kita tadi mestilah bertepatan, berbetulan, selari dengan apa yang ada di dalam Quran ataupun selari dengan apa yang Nabi sampaikan. Barulah hukum akal kita diterima pakai, barulah boleh kata sah hukum akal tu. Kerana apa sah? Sebab sama, selari dengan nafsul amri, mana hakikat perkara. Hakikat perkara. Ada pun kalau hukum akal, contohnya kita timbang dengan akal, dapat satu jawapan. Tiba-tiba jawapan tu pula menyalahi dengan apa yang Nabi bawa, menyalahi dengan apa yang ada dalam Quran, maka tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima hukum akal tu? Hukum akal tu jadi fasid, jadi rosak. Tak boleh, sebab apa? Menyalahi. Kan macam orang kafir tu dihukumkan dengan akal, dia patung tu Tuhan kata dia begini Kita tengok apa yang dihukumkan dengan akal mereka tu selari tak dengan hakikat perkara. Sama ke dengan hakikat perkara? Dia menghukumkan mereka beriktikad patung-patung tu Tuhan. Ya ke patung tu Tuhan? Dah dalam Quran, dalam hadis disebut patung tu bukan Tuhan, makhluk ciptaan Allah. Jadi tak sama. Apa yang diputuskan oleh akal orang kafir tadi tu dalam bab akidah tu tak serupa, tak selari dengan apa yang Nabi bawa. Sebab tu tak boleh pakai. Ada yang beriktikad Isa itu Tuhan. Dah, Isa bukan Tuhan, Isa Rasul. Jadi tak boleh pakai lah tu. Tu kena pastikan. Maksud bukan semestinya apa yang diputuskan dengan akal tu kena terima semua. Kalau kena terima semua, makna betul lah apa yang diputuskan oleh orang bukan Islam. Yang dipikirkan dengan akal orang bukan Islam tu, kena timbang pula. Bila dah putuskan dengan akal, tengok selari tidak dengan Quran. Selari, betul. Tak selari, alah, itu dia jawapan. Itu peranan fungsi dalil akli tadi, nak menambahkan lagi keyakinan ataupun nak meneguhkan lagi, selain daripada kita dah tahu dalil-dalil daripada Quran ataupun hadis, bertambah baik kalau ada disokong oleh dalil-dalil akli. Kerana tuan-tuan puan-puan, kalau seandainya kita nak berhujah, nak menyatakan kepada orang yang bukan Islam, orang yang tidak percaya dengan Quran dan hadis, adakah patut kita nak menerangkan kepada mereka tentang kewujudan Allah tu Tuhan dengan dalil Quran? Dia takkan percaya, dah memang dia tak percaya Quran. Macam mana kita nak cakap dengan kawan kita yang bukan Islam, awak kena percaya Allah sebab dalam Quran sebut dia kata puan tak percayalah Quran ni. Kita dah nak cakap sebab dalam Quran kata, kita pun bacalah ayat Quran berabuk gini. Dia buat tak tahu. Sebab apa? Dia pun tak percaya Quran. Tapi kalau kita suruh dia memikir dengan akal,
Sini ada harapan. Sebab dia ada kewarasan. Dia waras, maknanya dia berakal, maknanya dia waras. Dia boleh timbang guna akal fikiran dia. Contoh kita kata, baik kita tak nak cerita pasal Quran dengan dia, kita nak cerita pasal meja ni. Contoh, kata meja ni dekat sini saya ada meja ni, tapi meja ni saya nak cakap dengan awak percaya tak meja ni tak ada yang buat dia. Dia kata gila. Sebab akal dia tak boleh terima. Akal yang waras tak boleh terima, mesti ada lah yang membuatnya. Nampak tak tu? Patut meja ni kita tanya dia ada tak? Ada lah. Dah tu boleh tak kita nak kata meja yang ada ni tak ada pencipta dia, tak ada tukang yang buat? Dia kata mana? Boleh, mesti ada. Lepas tu kita tanya dia balik, langit bumi ni ada ke tidak? Dah tentu dia jawab ada. Dan macam mana awak boleh terima, awak nak kata tak ada Tuhan, tak ada yang menjadikan langit dan bumi? Situ dia akan termenung dia fikir. Sebab dia akan jumpa sebab dia waras. Kalau dah meja ni tadi nak kata tak ada tukang, dia tak boleh terima. Langit bumi tak ada tukang, takkan dia boleh terima pula. Nampak tak? Itu guna akal ada harapan. Tapi kalau nak bacakan ayat Quran memang dia tak percaya. Itulah fungsi lain dalil akli ni. Kalau kita nak berdakwah, contohnya nak cerita dengan orang yang bukan Islam, yang memang tak percaya Quran hadis, maknanya kita boleh menerangkan guna akal dia. Terangkan guna akal, sebab dia boleh timbang akal yang waras. Apa fungsi akal? Akal ni hukum dia, tugas dia nak menentukan sesuatu itu patut atau tidak patut, layak atau tidak layak. Itu fungsi akal yang waras. Sebab tu wajib di antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita, yang wajib kita kena jaga, iaitu nikmat akal fikiran. Dengan sebab itu hukumnya haram kita memakan sesuatu, meminum sesuatu yang boleh membinasakan akal. Hukumnya haram. Sebab apa? Wajib memelihara kewarasan akal fikiran. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atama. Segar mata kita. Alhamdulillah. Itu ubat ngantuk tu, ubat hilang ngantuk. Wallahu a'lam. Kalau ubat ngantuk, kalau tak boleh tidur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah musannif, mulalah kita. InsyaAllah mudah-mudahan minta ampun maaf kalau penerangannya tak terang, tak jelas, tak faham. La haula wala quwwata illa billah. Saya bukan orang alim, bukan ulama, bukan tuku, bukan siapa-siapa. Sama dia. Cuma saya jadi khadam tuan-tuan ni. Saya jadi khadam, makna khidmat dengan tuan-tuan. Tetamu Allah, tetamu Rasul yang Allah muliakan. Jadi saya nak ambil berkah lah. Tolong bacakan kitab. Mudah-mudahan berkah tuan-tuan beramal. Saya dapat dah saham sedikit-sedikit. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan berkah doa, berkah majlis ilmu. Kita doa kepada Allah, moga-moga kita semuanya yang hadir, yang tak dapat hadir kerana keuzuran, anak isteri kita, adik-beradik kita, semua kawan-kawan kita, kenalan kita yang Muslim, mudah-mudahan semuanya mendapat taufik hidayah daripada Allah, diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah, yang menjadi hamba yang bersyukur, dibersihkan hati kita. Kena ada usaha tuan-tuan perempuan ni, sama-sama lah. Ini pesanan untuk diri saya sendiri, sama-sama kita usaha bersihkan hati kita. Kerana di antara adab orang yang menuntut ilmu, hati mesti bersih. Itu adab orang belajar. Mesti orang yang nak belajar agama, sebab ilmu ni benda suci, ilmu ni benda bersih, ilmu ni benda mahal. Tak sepatutnya duduk pada orang yang ada cemar-cemar dosa. Sama macam solat, sama macam Quran. Dalam keadaan kita berhadas, layak tak kita nak sentuh Quran? Tak layak, tak boleh, sebab dia suci. Yang nak melayakkan kita sentuh dia, kena bersih. Kena bersih. Baru orang panggil layak, padan nak menanggung Quran tu. Contohnya ibarat yang lain, ada permaidani yang putih bersih, yang mahal, padan ke tidak kita nak melangkah berjalan atas permaidani tadi dengan kaki kita yang kotor? Padan ke tidak? Tak padan, sebab akan mengotorkan tadi. Tapi boleh tak nak berjalan? Boleh je nak berjalan atas permaidani tadi, tapi jadi mengotorkanlah. Jadi tak sepatutnya. Yang sepatutnya kena bersihkan kaki supaya tidak mengotorkan perjalanan akhirat kita itu.
Sebab tu di antara benda-benda yang mesti ada pada diri kita orang yang belajar, di antaranya kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah agar diri kita sentiasa bersih, makna sentiasa layak, padan, patut, sajak nak buat ibadah dia. Supaya ilmu ni sajak duduk pada kita yang bersih. Itu adab, masuk dalam adab pelajar agama. Tak kira lah umur dia berapa, usia dia berapa, bila jadi penuntut ilmu, itu di antara adab-adab yang kita nak kena perhatikan. Kerana ilmu ni bersih, ilmu ni bersih, biarlah dia masuk dalam hati yang bersih. Kalau hati kita ni kotor, ada hasad, dengki, ujub, riak, takabur, sangka jahat dan macam-macam lagi, ilmu yang bersih tadi bila masuk dalam ni dia jadi kotor. Dia mengotorkan. Macam cawan kita, gelas kita kalau kotor, masuk air yang bersih jadi kotor. Ilmu yang kita belajar fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, ini semua benda-benda bersih. Pastikan bekah yang nak menanti. Hati ni tempat isi ilmu, tuan-tuan. Hati kita ni tempat isi benda-benda akhirat. Sifat-sifat yang baik nak simpan dalam tu, makrifah, mengenal Allah, iman, akidah, semua nak letak kat situ. Jadi pastikan bekah dia ni bersih. Barulah insya-Allah ada kesannya yang baik, kesannya yang sempurna dalam hidup kita. Tapi kalau sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil kita berseronok berdengki, mengumpat, memfitnah, kita tak akan dapat apa-apa manfaat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita, kekuatan, bantuan, pertolongan untuk kita berusaha memperbaiki ibadah kita di sisi Allah, khususnya kebersihan hati, yang mana kebersihan hati ini akan memberi kesan kepada kebersihan anggota kita. Kebersihan anggota kita memberi kesan kepada kebersihan hati. Dia saling main peranan, tuan-tuan. Asal punca kotor hati daripada anggota kita. Mata yang tengok maksiat, mulut yang cakap benda-benda maksiat, telinga yang dengar maksiat, tangan yang buat maksiat, mengotorkan hati. Bila hati kotor, dia akan mengarahkan kembali anggota ni buat yang kotor-kotor. Jadi dia akan jadi semakin jahat, semakin kotor, semakin jahat, semakin kotor. Itu sebut dalam kitab sana. Maksudnya bila tangan kita kotor, dia akan mengotorkan hati. Bila hati dah kotor, dia akan mengarahkan yang kotor-kotor. Jadi dia akan mengarahkan tangan kita buat kotor, dia akan mengarahkan lidah kita buat benda kotor, dia akan mengarahkan jari kita buat benda kotor. Bila tangan kita, mata kita, telinga kita buat benda kotor, mengotorkan hati lagi. Sebab tu kalau kita tak bertaubat, dia akan jadi semakin parah, semakin parah, semakin parah. Akan jadi hitam, akan jadi gelap, akan jadi keras, akhirnya akan jadi mati. Bila mati ni tahap bahaya, dah tak ada rasa takut, tak ada rasa risau, tak ada rasa bimbang, maka di sini terdedahlah dia kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Sebab dah tak ada rasa dah. Hati dah tak ada takut, hati dah tak ada risau, dah tak ada bimbang dah. Sebab tu kena mulazamah, kena selalu banyak-banyak mengingati kematian, banyak mengingati azab siksaan, banyak mengingati dosa-dosa kita. Mudah-mudahan timbul keinsafan. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu walaupun tak banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi berkah dalam hidup kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana bima 'allamtana rabbana alimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri wa thawarakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum.